Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi Rabu 23 hari bulan 12 2020 bersamaan dengan 8 hari bulan Jumadal Ula 1442, kita dapat mulakan pengajian tafsir surah Yusuf. Surah Yusuf. Surah Yusuf ini surah yang ke-12. Yang ke-12 daripada 114 surah. Surah ini berada dalam juzuk yang ke-12. Juzuk yang ke-12, surah yang ke-12, bagi tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 436. 436. Jadi macam biasa, kita baca 3 ayat dulu, muqaddimah dia, kemudian kita pergi kepada intisari surah dan mengenali nama surah ini insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Itu ayat dipanggil muqaddimah kepada surah. Mana Allah Ta'ala mula dengan 3 ayat ini tentang kedudukan Al-Quran. Kemudian dia bawa kepada kita, apa yang Allah Ta'ala bawa kepada kita, kisah suatu seorang nabi yang cukup menyedihkan. Dia dengan keluarga dia, Yusuf ni keluarga dia, ayah dia nabi, tok dia nabi. Jadi nabi, anak nabi, anak cucu nabi. Baik, sebelum kita pergi kepada ayat, lebih dulu kita mengenali surah. Mengenali surah, tengok di tafsir pimpinan kita ni, di antara kelebihan dia, muka surat 435, dia ada muqaddimah. Muqaddimah surah Yusuf. Baik, muqaddimah dia dalam pimpinan dia mula dengan Makki Madani. Surah ini diturunkan di Makkah. Itu bahasa dia, kita dah belajar dah. Daripada awal dulu sudah belajar. Dia panggil Al-Makki Al-Madani. Jadi surah Yusuf ni surah Makkiyatun. Apa makna Makkiyatun? Maknanya surah yang diturunkan di Makkah. Ketika Nabi berada di Makkah,
wa naqala al-ijma' ala zalika ghairu wahidin min ahli al-ilm. Jadi ramai di kalangan ulama-ulama tafsir mengatakan, menukilkan bahawa surah ini makkiyatun. Ada juga sedikit khilaf, tapi kata di para ulama, Suyuti kata wahwa wahin jiddan la yultafat ilaih. Yang penting surah ini makkiyah. Kalau ada kata madaniyah kita kata tasih. Tidak, la tasih. Ini kesimpulannya satu surah makkiyah. Kita tahulah bila kata surah makkiyah itu maknanya surah ini surah yang isi kandungan dia menuju kepada tauhid, kisah-kisah umat yang terdahulu untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah kita belajar maqasid al-qasas. Objektif cerita-cerita para nabi dalam Quran tujuannya nak menenangkan hati Nabi, mengambil pengajaran kesabaran dan kecekalan mereka di dalam menghadapi kaum masing-masing. Kemudian bilangan ayat. Wa ayatuha, bilangan ayat surah ini iaitu sebanyak 111 ayat. Tanda. Bilangan dia 111 ayat. Nama dia, nama surah. Dinamakan surah Yusuf, surah ini namanya surah Yusuf kerana dia telah Allah Ta'ala sebut dalam surah ini perihal Nabi Yusuf alaihissalam, kerana kisahnya memenuhi hampir-hampir seluruh surah ini. 3 ayat yang pertama yang kita baca tadi muqaddimah tentang kisah, dan dia panggil Arabiyatul Quran, Quran ini dengan bahasa Arab. Maka daripada bermula dari ayat 4, insya-Allah kita akan baca bermula daripada ayat 4, iz qala yusufu li abihi, sampai kepada ayat 101. Berapa ayat tu? 101 tolak 4. Jadi 90 ayat lebih, semuanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam daripada dia budak sampailah dia Allah Ta'ala bagi kuasa memerintah negara Mesir. Kemudian tinggal lagi 10 ayat penutup, insya-Allah. Intisari kandungan. Baik, dari sudut nama lagi, sebab apa dinamakan dia, tanda sikit lagi dalam pimpinan dia tak panjang. Dia kata kisah Nabi Yusuf ini tidak disebut lain daripada surah Yusuf. Di sini dia sebut kisah perjalanan hidup dia. Nama dia disebut lagi, disebut nama saja, Yusuf, dalam suratul An'am dan suratul Ghafir ada sebut. Tapi kisah hanya di sini. Hanya di mana di sini nama dia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia kata, qultu ya Rasulullah aqri'ni surat Hud wa surat Yusuf. Dia sebut nama terus. Ya Rasulullah, bacakan kepada saya surah Hud dan surah Yusuf. Maknanya sudah dikenali surah ini dengan nama Yusuf. Daripada Ibnu Mas'ud, sekali lagi hadis ini hadis yang Uqbah tadi diriwayat oleh An-Nasa'i, Ahmad dan lain-lain. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kuntu bi Hims, aku berada di Syria, di Syam. Faqala li ba'dul qaum, jadi penduduk sana kata, ya Syekh Ibnu Mas'ud, mu ni masyhur sahabat Nabi, iqra' alaina, bacalah kepada kami Quran. Faqara'tu alaihim surat Yusuf, aku baca surah Yusuf. Mana nama itu sudah jelas. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Di antara kelebihan surah, ciri-ciri keistimewaan, annaha suratul wahidatu, inilah surah yang unggul, yang tunggal, yang Allah Ta'ala sebut kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan tidak disebut kisah Nabi lain daripada ayah dia, kan, dalam surah ini.
Dalam surah Hud malam ada 7 kisah. Surah-surah lain pun ada kisah banyak-banyak, tapi yang ini tak ada. Yang kedua, tidak disebut kisah Nabi, mana-mana Nabi dalam Quran secara panjang, detail sampai dekat hampir 100 ayat ini, kecuali kisah Yusuf AS. Fahiya atwalu qissatin fil Quran. Maka Nabi Yusuf, kisah Yusuf adalah kisah yang paling panjang dalam Quran. Masya Allah, tabarakallah. Satu paling panjang, satu lagi duduk setempat, duduk di tempat ni je. Dia tak ada, dia tak sebut tempat lain, kecuali 2 kali nama dia sebut dalam 2 surah lagi. Baik, timbul soalan, tanda soalan ni, mal hikmatu fi adami takrir qissat Yusuf. Apakah hikmat Allah Ta'ala tak ulang kisah Nabi Yusuf berbanding dengan kisah Musa, Nuh, Hud, Saleh? Kenapa kisah ini hanya di tempat ini saja? Soal. Jawapannya, tanda. Jawapannya, kisah yang pertama, kisah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam diulang-ulang kerana tujuan dianya nak beritahu mana-mana kaum yang mendustakan Rasul dia, halak, mereka akan binasa. Jadi keperluan untuk mengulang balik ayat itu sangat banyak. Maka bila mari penentangan daripada Quraisy ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun cerita ni pula. Nabi baca, ada yang gemetar, ada yang lari. Jadi Allah Taala sebut faqad madat sunnatul awwalin. Itulah ketetapan Allah Taala kepada orang dulu-dulu. Menentang Nabi, binasa. Kisah Yusuf bukan tujuan dia nak kebinasaan itu. Kisah Yusuf, kisah dia dengan adik-adik dia. Yang kedua, kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini kisah inna ma'al usri yusra. Setiap orang susah itu akan ada harinya senang. Yusuf daripada awal lagi, daripada kecil lagi dia campur dalam telaga lah, pergi ke Mesir pula kena goda ke wanita. Kita kata banyak hikayat kan. Maka susah, akhirnya dia akan senang. Demikianlah hidup kita, hidup manusia ni. Kalau kita susah di awal, insya-Allah di akhirnya kita senang. Para jemaah sekalian, jangan kata tak ada harapan dah kita ni lah. Maka yang ketiga, kisah Nabi Yusuf ini bersifat dia dengan adik-beradik dia saja. Dia dengan adik-beradik dia saja. Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi itulah di antara sebab Allah Ta'ala tak ulang dah cerita dia. Habis, kenapa dia bawa dalam Quran? Itu ibrah dia panjang sekali. Berapa ramai orang tulis kitab Ta'ammulat fi surat Yusuf. Beberapa penelitian terhadap Nabi Yusuf. Tadabbur, tafsir, usah dicerita. Hak mengaruh banyak juga dengan Nabi Yusuf ni. Allahu Akbar. Dia buat cerita novel percintaan. Kita katalah Allah Ta'ala tidak turun kisah Nabi Yusuf untuk cerita. Kisah Nabi Yusuf untuk ibrah, pengajaran yang sangat banyak yang kita akan jumpa nanti dalam pengembaraan kita kepada kisah ini, insya-Allah. Jadi itulah di antara. Kemudian di awal surah ini Allah Ta'ala mula dengan 3 ayat tamhidiyah yang menyebut tentang Quran dan kisah Quran, ahsanal qasas, penceritaan yang paling menarik dalam Quran ini kan, sampai kepada ayat 101, itu tarikh Yusuf sampai ke akhir. Kemudian sebelah ayat yang terakhir Allah Ta'ala bawa mari penutup untuk nak mengkuatkan semangat Nabi SAW, nak menyatakan risalah khatamin nabiyyin, ijaz orang lain lemah nak ikut Quran ini, dan beberapa ibrah
pengajaran-pengajaran yang wajib kita kena kutip di akhir surah Yusuf nanti sebagai penutup. Baiklah, ini yang ada di tangan saya dalam tafsir Al-Muharrar. Kita pergi kepada tafsir pimpinan. Intisari kandungannya. Menerangkan kebenaran Al-Quran dan menegaskan bahawa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk dibaca. Sebab apa turun bahasa Arab? Kenapa? Sebab bahasa Arab itu bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-beranak dia semua cakap Arab belaka. Anak-beranak Nabi cakap apa? Cakap Arab, kan? Dia kasih Arab belaka apa dia tu. Jangan kata Arab ni untuk orang Islam. Lah, Abu Jahal cakap Arab. Segala pok-pok Abu cakap Arab belaka apa dia. Maka Allah Ta'ala turun Quran yang difahami untuk dibaca dan difaham, diamalkan perintah-perintahnya dan disampaikan kepada umat manusia seluruhnya. Itu Quran. Quran baca, faham, amal, ikut arahan, tinggal larangan. Kalau cakap baca saja, itu baru tahap satu baru. Macam kita ini duk main tahap satu ni, baca tak faham. Tahap satu. Tapi alhamdulillah, daripada tidak bertahap, kata orang, daripada tak ada label langsung, kita ada label baca. Alhamdulillah. Dengan tujuan memberi semangat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang menghadapi ujian pertentangan keras dari kaum kafir musyrik Makkah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepadanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang telah mengalami berbagai-bagai penderitaan dan menempuh berbagai-bagai ujian, tetapi akhirnya ia telah selamat dan berjaya disebabkan kesabarannya, kejujurannya, dan imannya yang mantap, yang teguh. Kisah Nabi Yusuf itu bermula ketika ia masih kecil. Dia bermimpi melihat matahari dan bulan serta 11 bintang tunduk memberi hormat kepadanya. Setelah ia memberitahu tentang mimpinya itu kepada ayahnya, bapaknya Nabi Yakub menasihati supaya ia jangan menceritakannya kepada saudara-saudaranya kerana dikhawatiri mereka akan menaruh iri hati kepadanya. Jadi insya-Allah bila sampai kepada bab mimpi nanti, ana akan bagi tip adab-adab ketika kita bermimpi. Ketika kita bermimpi, macam mana kita nak apa ni? Nak buat bila kita mimpi nanti. Jadi itu yang kita kena. Ni kita mimpi duk cerita habis korang lah. Nabi Yakub larang Yusuf, jangan cerita mimpimu, jangan cerita kepada adik-adikmu, bahaya nanti. Tetapi apa yang dibimbangkan oleh ayahnya itu telah berlaku dengan ketetapan Allah. Benda yang sudah tetap tak boleh lari. Saudara-saudara Yusuf yang berlainan ibunya, mak dulu kata orang, mak besar-besar dah, telah membawanya ke tempat yang jauh dan membuangnya ke dalam perigi, masuk dalam telaga. Yusuf kemudian diambil oleh ahli perniagaan yang singgah mengambil air di situ, sayyaratun, lalu dibawa dan dijual sebagai hamba abdi, dan akhirnya dibeli oleh seorang pegawai tinggi Mesir. Yusuf yang masih budak mentah telah dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh pegawai itu. Dia panggil Aziz Misr, pegawai Mesir, hinggalah ia besar panjang sebagai seorang pemuda yang tampan dan cantik rupanya. Comel sangat Yusuf. Zulaikha, adakah nama dia Zulaikha atau nama lain? Ada setengah ulama kata dia bukan nama Zulaikha, dia nama Ra'il. Zulaikha tu gelaran dia. Nanti di tempat sampai di ayat tempat dia nanti kita cerita. Kan orang buat lagu sekarang ni, ya Allah satukanlah dua mempelai ini seperti Zulaikha dengan Yusuf.
Ada ke Zulaikha berkahwin dengan Yusuf? InsyaAllah dalam perbincangan kita. Bukan di sini, di ayat tempat dia nanti, insyaAllah. Zulaikha, isteri pegawai itu jatuh hati kepadanya dan coba menggodanya, tetapi Yusuf tetap menolak. Akhirnya Yusuf dengan angkara fitnah wanita tersebut telah dipenjarakan. Oleh kerana Yusuf dapat mentakbirkan mimpi, menafsirkan mimpi Raja Mesir, raja itu tertarik hati kepadanya, lalu diperintahkan supaya ia dibebaskan dan dibawa menghadap. Tetapi Yusuf tidak segera menerima pembebasan itu, bahkan memohon supaya wanita Zulaikha dan perempuan-perempuan yang bersyubhat dengannya disiasat lebih dulu. Ini dia panggil orang yang punya integriti, bermarwah. Kita dah boleh bebas tu selalu lah. Yusuf, jangan bebas dulu, bersihkan nama aku dulu, baru aku keluar. Masya Allah, ini baru kata integriti. Di dunia ini bercakap integriti, orang Kelantan kata buah besar saja. Kena belajar daripada siasat Yusuf. Setelah disiasat, Zulaikha mengaku akan kesalahannya dan jelaslah kebenaran Nabi Yusuf, kesuciannya serta kejujurannya, alaihi wa ala abihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Semenjak itu Yusuf mendapat kedudukan yang tinggi sebagai Perdana Menteri. Dalam masa inilah saudara-saudaranya yang telah menginayahkannya datang ke Mesir untuk meminta bantuan kerana negeri mereka di Palestin ditimpa kebuluran. Mereka tidak mengenalnya, tetapi Yusuf kenal mereka dan menyembunyikan hal itu. Biasalah, adiknya kena Abah pula hak dengan anak kita, hak kena bully banyak. Tak contohnya kena Abah dia tak kena adalah Yusuf masa dia campak dia telaga tu budak lagi lah ni, siap dengan janggut dengan apa, tak cek. Yusuf tengok, Abah aku mari, Allahu Akbar, dia kena. Mereka tidak mengenalnya. Yusuf memberikan bantuan yang diperlukan dan akhirnya mereka dan ibu bapanya dibawa berpindah ke Mesir. Allahu Akbar. Dalam pertemuan yang mengembirakan itu, Yusuf diberikan penghormatan yang selayaknya oleh kedua ibu bapanya, dan 11 orang saudaranya menepati sebagaimana yang telah dilihatnya dalam mimpi yang terdahulu. Mimpi zaman muda terlaksana zaman kita sudah tua. Ia melihat matahari dan bulan serta 11 bintang tunduk memberi hormat padanya. Hari ini sudah terlaksana. Pada saat itu Nabi Yusuf bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla sambil memohon akan husnul khatimah, kesudahan yang baik mati dalam Islam, sesudah ia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat yang tidak ternilai. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Allahu Akbar. Pada penutupnya, penutup surah ini, Allah Ta'ala menerangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa jika kisah Nabi Yusuf itu tidak diceritakan dalam Quran yang diwahyukan kepadanya, tentulah ia tidak mengetahuinya. Nabi mana membaca, Nabi tak study, tidak kita tanya orang itu, tanya orang ini. Ini semua wahyu daripada Allah, dan apa yang telah diceritakan mengenainya itulah sahaja yang benar. Hak lain-lain cerita pelik. Sahabat saya Dr. Ahmad Najib Abu Zaid hafizahullah, dia tulis tesis PhD dia mengenai riwayat Israiliyat dalam tafsir At-Tabari. Dia kata kisah yang sangat tidak munasabah yang direka-reka oleh puak-puak Israiliyat, lebih kurang 12 riwayat. Memang kita tak gamak nak baca. Bukan Nabi itu perangai orang lain, tapi Israiliyat ni dia kosek habis segala Nabi, dan panjang lagi cerita. Allahu Akbar. Tesis itu ada, tesis PhD dia di Universiti Madinah. Tengok pelik-pelik. Allah kata aku tak cerita sini, tak usah duk korek lah. Kalau korek jumpa bagai pelik. Puak Bani Israel ni dia korek.
Di samping itu diperintahkan supaya baginda sallallahu alaihi wasallam Nabi menjalankan apa yang diperintahkan dalam Quran dan bersabar serta tetap teguh dalam perjuangan mengembangkan Islam. Kita kata alhamdulillah. Itu muqaddimah. Baik, kita pergi kepada ayat. Jadi para jemaah sekalian, kita dah belajar bila kita mula permulaan surah, maka kita kena baca bismillah. Kalau kita baca tengah-tengah surat, cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim nahnu naqussu. Gitu. Kalau kita baca baca awal surah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mula gitu. Alif lam ra. Tuan Syekh kata, Tuan Syekh kita ni, Tuan Syekh pimpinan, dia kata tengok nota 377, lihat penjelasan nombor 7. Membalik ke penjelasan di Alif Lam Mim surah Baqarah. Maknanya Alif Lam Ra ni dia panggil 3 huruf al-muqatta'ah. Huruf nampak sambung tapi baca satu-satu. Jangan mari jadi lebah kapur kita. Al-Ra. Sudah jumpa dah. Jumpa dengan apa? Jumpa dengan tak mengaji. Dia baca satu. Alif Lam Ra. Kita sudah dapat 30 pahala. Alif 10, Lam 20, Ra 30. 3 huruf. Dalam bahasa dia panggil huruf al-muqatta'ah. Huruf ini nak menyatakan mukjizat ataupun i'jazul Quran. Quran ini Allah Ta'ala buat. Dan ini salah satu daripada surah Alif Lam Ra yang Allah Ta'ala namakan surah ini dengan nama Nabi. Ingat tak? Nabi Hud, surat Hud, surah Yunus, Hadahwa, Yunus, Hud dan Yusuf. Alhamdulillah. Ini siri-siri Alif Lam Ra yang dinisbahkan surah itu kepada Nabi. Sebab apa? Susah kalau tidak Alif Lam Ra yang pertama, yang kedua. Ayo. Surah Yusuf, orang kenal belakang. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala mula surah ini dengan huruf al-muqatta'ah. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan kepada kita bahawa Quran itu jelas. Kitab Al-Mubin yang wadah dari sudut hukumnya, lafaznya dan segala perkara yang terkandung di dalamnya. Terkandung dalamnya. Baik. Ayat yang pertama ini tengok sebab nuzul. Sebab turun ayat. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, unzila al-Qur'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala turunkan Quran kepada Nabi, maka Nabi kita baca beberapa ketika. Mari sahabat, ya Rasulullah, lau qasasta alaina. Kalau Rasulullah waktu cerita-cerita sikit nak dengar juga, kita yang beriman, tilkar rusulu, nabi-nabi yang dulu, ada tak kisah-kisah yang kita boleh dengar, mengambil semangat, inspirasi perjuangan? Maka Allah Ta'ala turun ayat ini, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Ayat 1 sampai kepada ayat 3 ini, wa in kunta min qablihi labinal ghafilin, kan? Maka Nabi pun baca ayat ini beberapa ketika. Mari pula sahabat dia kata, ya Rasulullah, lau haddastana, kalau kamu menceritakan kepada kami pula. Allah Ta'ala turun surah Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha
Allah Ta'ala yang buat turun sebaik-baik cerita. Kitab mutasyabiha, kullu zalika yu'maruna bil Quran. Semua itu Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana muni kena baca Quran. Nak tahu cerita, baca Quran. Alhamdulillah, hazal hadith, itu kisah ini dikeluar oleh Ibnu Abi Asim, Al-Bazzar, Abu Ya'la, dan para pengkaji sanad mengatakan hasan. Alhamdulillah. Banyak kisah-kisah lain tapi sukar untuk kita nak cerita sebab dari sudut kesahihan sanad dia payah. Baik. Yang pentingnya sifat Al-Quran tu apa? Apa sifat Al-Quran? Yang pertama, wadih, jelas. Dari sudut mana? Dari sudut bahasanya jelas. Puak-puak Quraisy dengar menggigil. Wali sampai sandar duduk begini sebab kagum dia dengan bahasa Al-Quran itu sendiri. Kita orang kata, saya tak saya kata, dia kata kalau rasa tak dengar tidur tengah malam, baca Quran, ngatuk lalu. Kalau baca WhatsApp jangan, 3 pagi boleh jawab lagi. Sebab kita tidak menjiwai, tidak memahami. Allahu Akbar. Jadi Quran jelas, hukum akan dia jelas belaka. Siapa dia kata, dengar ni, siapa dia kata dalam Quran itu tidak jelas, maka dia yang tak jelasnya. Jangan main. Cuma adalah kena tafsir sebab bahasa ni huraian dia itu telah dihuraikan oleh Nabi sallallahu sendiri, dihuraikan oleh para ulama-ulama tafsir di kalangan sahabat dan tabi'in sampai ke akhirnya. Alhamdulillah. Tengok ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab ini sebagai Quran. Nama dia anzalnahu Qur'anan Arabiyya, Quran yang dibaca dengan bahasa Arab. Sebab apa? La'allakum ta'qilun, supaya kamu menggunakan akal kamu untuk memahaminya. Jangan baca saja. Kita ni baca saja, buat musabaqah, buat tanding. Iyalah, adalah satu sudut, tapi bukan itu matlamat Quran. Pasal itulah orang ni bila baca Quran sedap, pengqari baca walahum azabun azim. Allah, hak dengar bawah ni kok sedapnya. Walahum azabun azim itu sedapnya. Tak erti mu ni. Itu yang panggil tak tahu gapo, asal ke bunyi berdengung tukar lagu kok sedap. Ayat azab kok sedap juga lah. Quran itu dibaca untuk dipahami. Tengok nota di bawah. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bahasa Arab supaya dapat dipahami makna-maknanya dan rahsia-rahsianya. Makna dia, rahsia dia, isi kandungannya. Bahasa Arab jualah yang dapat menampung dan menghimpunkan makna Al-Quran yang luas itu. Jadi bahasa lain tak gerak, Quran Arab saja. Kerana bahasa Arab ialah sepetah-petah, sefasih-fasih bahasa, sejelas-jelasnya dan seluah-luahnya berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Quran ni bahasa yang menyatukan umat dalam dunia ni. Bahasa apa? Quran. Bahasa Melayu kita pun tak satu. Satu Malaysia. Hak duduk beranak di Malaysia, bercucu di Malaysia, duduk main lu gua, bahasa pun tak erti lagi. Tapi bercakap dengan hak asasi, jangan main tinggi. Patutnya walak kepada negara tu bahasa dia kena pandai ni tak. Tapi kita maksud belum angkat takbir. Orang ni nyonyah cakap, ni cocah cakap Cina, ni Melayu. Tapi bila angkat takbir Allahu Akbar, hadhihi lughatun ini bahasa yang telah menyatukan semua. Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim, semua boleh faham. Alhamdulillah. Itu kita kata lughatul Arab, lughah yang menyatukan seluruh bangsa dalam dunia ini. Alhamdulillah. Tapi mari penjajah nyo pisah-pisah,
bahasa Arabnya jadi satu bahasa yang tidak ada standard mana kata orang. Pasal itulah orang Islam pun tak erti juga bahasa Arab. Padahal orang Arab pelik kita. Bila kita baca Quran, oi sedapnya baca Melayu. Tanya assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluka, ngango tak jawab. Sepatutnya tak boleh jawab. Bahasa Arab lalu tadi. Baik. Maka Al-Quran itu bahasa Arab je yang boleh menampung makna yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Bahasa sejelas-jelasnya dan seluah-luahnya berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Sebab itulah diturunkan semulia-mulia kitab Al-Quran dengan semulia-mulia bahasa, yakni bahasa Arab, kepada semulia-mulia Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan semulia-mulia malaikat Jibril alaihissalam, dan kejadian ini berlaku dalam semulia-mulia masa Lailatul Qadar dan semulia negeri tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Maka dengan yang demikian sempurnalah kemuliaan Al-Quran dari segala seginya. Tuan Syekh kita ni nukil daripada tafsir Al-Qasimi, tapi dalam kitab lain yang saya baca, kata-kata itu dinisbahkan kepada siapa? Dinisbahkan kepada Imam Ibn Katsir. Kesimpulannya, tulis, semua perkara yang berkait dengan Quran mulia. Semua perkara yang berkait dengan Quran mulia. Tengok, Jibril yang paling mulia waktu turun Quran. Malam Lailatul Qadar paling mulia, malam turun Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Diturun di bumi yang paling mulia, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Maka kesimpulannya, siapa nak jadi orang mulia, duduklah dengan Al-Quran. Jadilah ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Siapa dia? Ahlul Quran. Habis? Bila ustaz nak buka pendaftarannya nak jadi ahli, bukan lagu itu ahli kelab, ahli persatuan. Ahlul Quran maksudnya orang yang belajar Quran, orang yang mengerti Al-Quran, orang yang beramal dengan Quran. Adakah syarat dia kena hafal? Ulama kata tidak syarat. Yang penting dia faham. Kalau dia boleh hafal, lagi tinggi darjat. Allahu Akbar. Ada itu di antara kata-kata hikmat. Baiklah. Timbul lagi soalan. Orang masyhur sangat-sangat, orang duduk bercakap, dia kata, kenapa kita kena sayang pada bahasa Arab? Sebab bahasa Arab ni bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Bahasa Arab bahasa Al-Quran. Sahih. Bahasa Arab bahasa ahli jannah. Betul ke tak betul? Di sini dibincangkan oleh ulama. Baik, saya sebut di sini satu hadis yang diriwayat oleh At-Tabarani fil Awsat wal Hakim wal Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman daripada Ibnu Abbas, meriwayatkan bahawa ahibbul Arab li thalathin, kamu kena sayang pada Arab kerana 3 sebab. Li'anni Arabi, aku Nabi, aku Arab. Wal Quran Arabi, Quran bahasa Arab. Wa kalam ahli jannah Arabi, bahasa ahli syurga Arab. Cuma kata di Ibnul Jauzi kata hakama alaihi bil wad'i, dia kata hadis ni tak sahih, hadis ni ada unsur maudhu'. Az-Zahabi kata azunnul hadis maudu'an, hadis palsu. Ulama semasa juga dalam silsilah dhaif kata juga maudhu'. Jadi kita kata yang pentingnya ada khilaf di situ kan. Sebab ada jadi orang lain kata kata di ulama lain pula, dia kata qala al-Hafiz as-Silafi hadza hadisun hasan. Fa ma adri arada hasan isnaduhu ala tariqil muhaddis aw hasan matnuhu ala al-istilahi al-am. Jadi ulama yang mengatakan hadis hasan itu maksud dia hasan dari sudut makna dianya comel, betul dah Quran Arab, Nabi kita Arab, tapi dari sudut sanadnya bagaimana? Pasal Ibnul Jauzi kata maudhu'. As-Sa'labi kata la asalahu. Ibnu Hibban kata Yahya bin Zaid yarwi al-maqlubat anil asbat fa batala al-ihtijaj bihi wallahu alam. Jadi panjanglah cerita. Kita kata
dari sudut kesahihan fakta, lam yarid dalil sahih yang mengatakan bahawa bahasa Arab tu bahasa ahli syurga. Kita kata wallahu alam, tapi kalau nengok dari segi otak kita, logik kita, mana sabarlah, sebab Nabi cakap Arab, Quran bahasa Arab. Apa peliknya Allah Taala nak suruh kita cakap Arab pula di di syurga? Tapi dari sudut fakta, riwayat sanad hadis itu ada masalah. Saya sebut di sini supaya kita ala bayyinatin, di atas orang panggil landasan yang benar, yang jelas. Banyak lagi nih dalam kisah Yusuf ni, kisah yang perlu kepada kajian yang teliti, sebab banyak dirempuh masuk oleh geng-geng Israeliat. Kalau zaman kita, zaman Covid ni dipanggil geng anti-vax. Tapi dalam cerita Yusuf, geng cerita Israeliat sangat berat. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita baca kepada ayat yang ketiga. Allah, panjang pula cerita sini kan. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu, kami ceritakan kepadamu ahsanal qasas, seindah-indah cerita. Allahu akbar. Apa ni maksud dia? Sebab ulama bahas ni, ada cerita paling Nabi Yusuf yang paling indah nak banding dengan cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata di para ulama tafsir, nah cerita Nabi kita lebih indah lagi. Cerita Nabi Musa berlawan dengan Firaun lebih indah. Tapi apakah maksud ahsanal qasas? Penceritaan yang paling menarik, itu maksudnya. Tengok nota di bawah. Nota di bawah kata, yakni cerita yang Allah Ta'ala cerita, sama ada kisah Yusuf ke, kisah Musa ke, kisah Nabi Isa ke, ahsanal qasas adalah cerita yang amat indah dari sudut bentuk susunannya, amat benar kandungannya, dan penuh dengan hikmah dan pengajaran yang mendatangkan iktibar. Kalau cerita orang lain bawa, benar lalu. Ada Israeliat, cerita Israeliat pula pelik. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa sahabat-sahabat Nabi yang telah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada mereka, kan dalam hadis sahabat nuzul tadi, sesuatu yang memberi pengajaran, lalu turun ayat-ayat suci yang menceritakan perihal Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala kata ahsanal qasas, penceritaan yang paling baik. Pasal itulah pengkaji-pengkaji tak habis-habis sampai hari ini duduk buat kajian ta'ammulat, tadabbur kepada kisah Nabi Yusuf. Baik, kita baca ayat. Kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seindah-indah cerita dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini, padahal sebenarnya engkau sebelum datang wahyu ini adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyedari akan halnya. Sebelum terima Nabi Yusuf, mu tak tahu pun siapa dia Yusuf tu. Muka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Nabi tak baca, macam mana dia nak tahu kan? Wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Kamu ni tak tahu apa, tak tahu cerita, tapi bila mari maka Allah Ta'ala cerita, maka jadilah dia tu dikenali. Baik, pasal apa dia kata ahsanal qasas? Sekali lagi para ulama kata Allah Ta'ala tidak ulang balik kisah Nabi Yusuf. Tadi saya dah sebut 3 perkara, ini yang keempatnya. Maklum kisah Nabi Musa dengan Firaun lebih besar daripada cerita Nabi Yusuf ini kan. Tapi Nabi Yusuf ni lebih panjang. Sebab apa? A'zamu min kisah bani. Walihada Allah Ta'ala tak ulang cerita Nabi Yusuf ini kerana ada watun dunyawiyah. Hak balah di antara Yusuf dengan adik-adik dia tu, balah isu dunianya, hasad, dengki, balah adik-beradik, sampai mereka campur dalam telaga. Tapi hak balah Firaun dengan Musa, aqidah, perjuangan. Maka yang keempatnya
Dia kata bala adik-beradik hasad, jealous adik-adik kita ni disayang oleh ayah, maka Allah Taala tidak ulang balik cerita ini, memadailah sekali, tapi kamu koreklah kisah ini sentiasa untuk mengambil pengajaran dan iktibar. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Para jemaah sekalian, banyak lagi lah kan. Jadi kalau kita kata setengah ulama kata kalau duk main bawa Israeliat lagi, sedangkan Tuhan dah cerita detail tentang Nabi Yusuf, seolah-olah orang itu tak puas hati dengan Tuhan. Masya Allah, Tabarakallah. Ini dalam tafsir Sa'di dia kata, orang yang duk main sibuk dengan Israeliat lagi ni, sedangkan kita tahu Israeliat tu tak tahu betul ke tak betul, seolah-olah kita rasa Tuhan ni tak habis lagi cerita Nabi Yusuf ni, tak puas hati aku, saya tak boleh dengar cerita pelik. Jangan. Baiklah para jemaah sekalian, kisah-kisah ini baru mukaddimah. Saya rasa sangat menarik untuk kita teruskan perbincangan kita dalam kisah Yusuf ini yang sangat memberi manfaat dan iktibar insya-Allah. Baiklah, kita berhenti setakat itu dulu. Bermula episod cerita Nabi Yusuf bermula pada ayat yang keempat yang kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Iz qala Yusufu li abi. Siapa Yusuf? Siapa ayah dia? Dan di mana tempat tinggal mereka? Insya-Allah jawapannya dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.